أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. فصل في الجمع تقديما لنحو المطر. فصل أي هذا فصل في بيان الجمع تقديما أي جمع تقديم لنحو المطر. فصل أي هذا فصل في بيان الجمع تقديما أي جمع تقديم. Takdiman tu jadi maf'ul mutlaq ala sabilin niyabah kalau i'rab nahwu. Maf'ul mutlaq ala sabilin niyabah. Kalau tu kita takdiman ai jam'a taqdimin, akan sebagai jamak takdim. Li nahwil matari. Apa arti dianya? Ini suatu fasal pada menyatakan jamak sebagai jamak takdim akan sebagai jamak takdim. Tu jamak-jamak kerana upama hujah. Hujah tu upama ya tu. Tu dia weh. Kerana upama hujah, kadang-kadang jamak kerana upama takut. Tu. Dah, kalau takut sini jamak takdim sini kerana upama hujan. Upama hujan. Makna dalam hal hujan turun tu, maka dalam Islamnya boleh harus kita jamak takdim. Bermakna kita jamak asar di dalam waktu zuhur. Jamak waktu isyak di dalam waktu maghrib. Kita himpunkan sembahyang asar di dalam waktu zuhur, itu harus mengerjakan pada masa hujan. Tengok, dan tiap-tiap sembahyang yang harus dijamakkan dia kan tiap-tiap sembahyang, dan tiap-tiap sembahyang yang harus dijamakkan dia kan sembahyang. Jamak-jamak kerana safar itu. Jamak kerana safar. Khabar bagi tiap-tiap harus dijamakkan dia akan sembahyang kerana hujan. Jamak-jamak sebagai jamak takdim, yakni akan sebagai jamak takdim. Itu harus. Ikutlah yang diharuskan bagi kita jamak dalam masa safar, dalam masa musafir. Maka harus juga kita jamakkan kerana hujan. Akan tetapi jamak itu kena jamak takdim, bukan jamak takhir. Itu dia. Lalu tu kata musannif,
maka tiada harus dijamakkan dia kan sembahyang kerana hujan sebagai jamak takhir sama sekali. Maka tafriq. Maka tafriq pada mafhum. Nah, maka tiada harus dijamakkan dia kan sembahyang itu kerana hujan, tapi jamak-jamak sebagai jamak takhir akan sebagai jamak takhir sama sekali. Tak boleh sama sekali nak jamak takhir. Ini diharuskan jamak saja. Ada mau qasar, itu tak boleh. Qasar tak boleh, jamak saja boleh. Kerana jamak sini jamak kerana hujan. Nah, bukan jamak kerana safar. Kalau kerana safar itu bolehlah kita qasar, tapi yang ini tak, semata-mata jamak. Dengan bahawa kita mengerjakan sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Berhimpun dengan sembahyang zuhur. Habis. Kerana apa? Pasal apakah tiada harus? Ilat pada kata tiada harus dijamak kerana hujan ni sebagai jamak takhir. Kerana hujan itu terkadang terputus ia hujan sebelum daripada bahawa dijamakkan dia akan sembahyang. Lalu tu tak boleh tu. Kerana hujan itu terkadang terputus ia, terhenti ia hujan. Terputus, yang terhenti ia hujan sebelum daripada bahawa dijamakkan dia akan sembahyang. Lalu itulah tak boleh dijamak kerana hujan ni sebagai jamak takhir, itu tak boleh. Kerana hujan ni bukan selalu turun ambil waktu zuhur sampai waktu asar, bukan. Bukan masuk zuhur terus hujan. Walau hujan terus sampai ke asar, itu tak ada macam tu hujan. Hujan musim musim banjir pun bukan macam tu. Hujan musim banjir boleh turun sebentar-sebentar turun, berhenti, turun berhenti. Yang paling kuat ni sejam 2 jam je. 1 jam 2 jam yang paling kuat itu ada. Kemudian pada itu berhenti, perlahan-lahan turun. Lalu itulah dia kata kat sini, terkadang terputus ia hujan sebelum daripada bahawa dijamakkan dia ke hujan, takkan sembahyang itu. Belum ada jamak. Lalu itulah tidak dibenarkan, tak boleh, tak harus mengerjakan jamak kerana hujan ni sebagai jamak takhir, itu tak boleh. Mesti kena jamak takdim. Jamak takdim. Itu boleh. Harus itu. Dan keluar dengan kata hujan itu. Dan keluar dengan kata musannif hujan itu. Lumpur. Apa lumpur? Yang ni seluk. Kalau lurah kat sini, bahasa kat sini panggil seluk. Lumpur. Dan kelam, gelap. Kelam ni gelap. Dan takut. Tu keluar dengan kata hujan. Mana tak masuk dalam kata hujan tu. Lumpur, kerana lumpur. Mana kita nak jamak kerana lumpur, itu tak boleh. Dan kelam, nak jamak kerana kelam, tak boleh. Dan takut, nak jamak kerana takut, tak boleh. Tafriq pada kata keluar. Tafriq pada kata keluar, maka tiada harus dijamakkan sembahyang kerana yang tersebut itu. Maka tiada harus dijamakkan sembahyang kerana yang tersebut itu apa? Kerana lumpur dan kelam dan takut. Itu tak boleh kita jamak, tak boleh sama sekali yang tu. Nak jamak tak boleh kerana lumpur, seluk. Seluk, lumpur lepas pada banjir. Lepas pada banjir, maka seluk, banyak lumpur. Maka kita pergi masjid terus kita jamak asar dalam zuhur. Itu tak boleh. Dan umpama juganya, umpama lumpur kelam, gelap. Terlalu gelap, elektrik mati.
jalan pun gelap, semua gelap, maka kita jamak sembahyang. Itu tak boleh. Karena takut, tak boleh juga. Di sini dia tak bagi, tak harus. Dan hujan manik. Dan hujan manik. Mubtada isti'naf mula. Kita nak guna ni. Dan isti'naf. Reti kita ya dah tadi isti'naf. Sebagai perkataan hendak mula semula. Nah mula baru. Nah, dan hujan manik, mubtada. Hujan manik, apa hujan manik? Yakni hujan yang ais. Tu. Yang jadi ais, yang jadi air batu. Tu. Katuk-katuk. Merap-merap. Tu. Meru yang ini. Tahu nak tahu ni. Tu dia. Tu hujan manik. Hujan air batu bang. Hujan batu. Nah, hujan manik ni mana hujan batu tu. Kalau kat sini panggil hujan air batu tu. Macam mana? Dan air beku, yakni air salji. Dan hujan manik, yakni bermula hujan manik. Dan air beku, yakni air salji. Jika cair keduanya, tu. Hujan manik dan air beku. Jika cair keduanya, hujan manik dan air beku, maka seperti hujan juga. Ni jawab itu apa, khabar bagi hujan manik. Maka seperti hujan juga, yakni maka iaitu hujan manik dan air beku seperti hujan juga. Hujan juga tersumpah dengan hujan sekiranya kalau dia cair kedua-dua. Kalau dia tak cair tu bukan dah. Tu. Maka tiada harus dijamakkan ke sembahyang kerana salah satu daripada keduanya apa? Tu. Kerana salah satu pada keduanya apa? Daripada hujan manik dan air beku. Tak boleh. Ini tak boleh dijamak. Maka tak boleh pun harus. Maka harus dijamakkan sembahyang. Harus ni bukan tak harus. Maka harus dijamakkan sembahyang kerana salah satu daripada keduanya hujan manik dan air beku. Ni kalau kat sini kurang berjumpa sikit. Nah, kalau kat Thailand ni sebelah atas, sebelah utara ni. Sebelah utara. Nah, sebelah ni memanglah selalu kena hujan manik, hujan batu. Dan air salji, air beku sini tak ada. Kalau kat luar negara ada. Luar negara ada air beku. Maka yang ini pun harus dijamak kerananya. Boleh jamak ni. Tapi kena ada syarat lah. Mesti kena ada syarat dia. Syarat kena selalu turun. Tak boleh berhenti-henti. Di antara takbir ihram bagi sembahyang pertama dan takbir ihram bagi sembahyang yang kedua, mesti air hujan tu selalu berturun-turun. Ni syarat mesti kena ada. Bukan semata-mata hujan manik turun kita selalu mengerjakan jamak. Itu bukan. Nanti tengok syarat je macam mana. Lagi ke datang. Dan syarat bagi jamak takdim kerana hujan itu 7 syarat. Ni susah sikit ni. Ada syarat memanglah. Dan syarat bagi jamak takdim kerana hujan. Syarat dia 7 syarat. Ialah 7 syarat. Pertama pada 7 syarat, tertibkan sembahyang yang dijamakkan dia kan sembahyang. Tertib ni teraturkan sembahyang. Teraturkan sembahyang yang dijamakkan dia. Kalau zuhur dengan asar, mesti zuhur dahulu, asar kemudian. Kalau maghrib dengan isyak, maghrib dahulu, isyak kemudian. Tu tertib, mesti bertertib. Syarat pertama. Dan keduanya daripada 7 syarat, niat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Ini sama dengan syarat-syarat yang dahulu. Niat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Ketika sedang sembahyang pertama, mestilah seorang itu niat
Aku hendak jamak sembahyang asar di dalam waktu zuhur apabila selesaikan waktu zuhur. Apabila selesaikan sembahyang zuhur. Kemana tu? Mesti niat macam tu. Kata nak jamak dalam waktu zuhur. Itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Kena niat macam tu. Dan ketiga pada 7 syarat mualat berturut-turut di antara sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua. Ini mesti berturut-turut. Jangan senggang lama. Jangan berceraian tu lama. Mesti berturut-turut. Itu sekadar 2 rakaat sembahyang yang ringan. Dan keempat daripada 7 syarat berkekalan waktu bagi sembahyang yang pertama. Waktu sembahyang pertama mesti berkekalan selalu dalam waktu. Waktu tu dalam waktu yang pertama. Kalau zuhur dengan asar mesti berkekalan waktu zuhur hingga habis. Hingga habis sembahyang yang kedua. Tu berkekalan waktu bagi sembahyang pertama. Ini nak mengeluarkan masalahnya kita takbir dalam waktu yang pertama tapi salam dalam waktu yang kedua. Itu tak bolehlah kita nak jamak macam tu. Mesti kena 4 rakaat duduk dalam waktu bagi zuhur masalah. Kalau waktu zuhur. Tu mesti begitu. Kena berkekalan waktu dia. Tu. Dan kalimah pada 7 syarat. Zan akasohnyo. Tu kuat seka akan sah sembahyang yang pertama. Kuat seka dan yakin akan sah sembahyang pertama. Tu. Mesti kena yakin sah sembahyang pertama. Jangan sembahyang pertama tu dalam syak. Sah tak boleh. Mesti sembahyang tu sembahyang sah. Maka 5 syarat ini terdahulu kenyataan pada jamak takdim dahulu. Maka 5 syarat ini, 5 syarat yang tersebut ni telah terdahulu kenyataan pada jamak takdim. Jamak-jamak kerana safar dahulu. 5 syarat ni. Yang tidak adanya ni syarat yang ke-6. Dan syarat yang ke-6-nya dapat 7 syarat yang ia seorang dengan berjamaah. Tak boleh nak sembahyang seorang. Bahawa sembahyang ia seorang yang hendak jamak kerana hujan tu. Seorang sembahyang yang hendak jamak kerana hujan tu, sembahyang dengan berjamaah. Tak boleh sembahyang seorang. Sembahyang atau berjemaah pada tempat sembahyang yang jauh daripada pintu rumahnya seorang. Ingat baik tu. Sembahyang berjemaah dah, tapi rumah tak jauh, dekat je rumah. Ketuk bunyi rumah yang sijik. Jamak kerana hujan. Jamak kerana hujan ni memanglah orang kita tak pernah buat. Tapi kan pernah dengar kaum baru buat. Kaum baru tu ada buat. Dia pergi masjid apabila hujan turun, selalu dia tu jamak. Padahal rumah dia dengan masjid tu alah hampir sangatnya. Bukan jauh. Tapi yang kita ni dalam mazhab kita Syafi'i, nak dapat jamak kerana hujan ni mestilah rumah yang kita tinggal itu mesti jauh daripada tempat sembahyang berjemaah tu. Di mana sembahyang tempat jauh rumah kita? Tak jauh. Mengapa orang jauh ada masjid tak datang masjid pula? Itu tak kena gaduh. Dia tak kena sembahyang. Kalau itu jamak kat rumah boleh tak? Dia jamak kat rumah, jamak kerana hujan dengan isteri dia. Tak boleh. Nak jamak dengan isteri tak boleh kat rumah. Mesti dia kena jamak kat masjid berjemaah. Kemudian yang rumah dia ni itu tempat masalahnya. Rumah dia tu tak jauh pun, dekat je. Tak jauh. Sebab itu syarat mikah anak memang susah dapat sikit.
Oh, tapi sekarang ni ada manusia balik belajar luar negara, balik kat rumah, pergi jadi imam masjid, tiba-tiba hujan turun. Oh, dia bagi tahu, semua ahli kampung ni kita semuanya jamak hari ni, jamak kerana hujan. Padahalnya orang yang sembahyang di masjid itu rumah hampir-hampir, bukan jauh, dekatnya rumahnya, bukan susah pun balik. Inilah yang jadi masalahnya. Tu jauh daripada pintu rumah, tengok. Nah, dengan berjemaah, bahawa sembahyang ia seorang dengan berjemaah. Berjemaah pada tempat sembahyang yang jauh daripada pintu rumahnya seorang. Jauh-jauh tu pada uruf, pada keramaian orang. Uruf ni keramaian orang, banyak-banyak orang menghukumkan kata rumah kita ni jauh daripada masjid. Oh, rumahmu jauh pada masjid. Macam mana berapa orang hukum kata rumah kita jauh? Tak ada seorang rumah kita jauh. Kalau yang jauh tu memang tak datang pula masjid. Itu masalahnya. Yang datang ke masjid, rumah yang dekat-dekat, rumah yang hampir-hampir tu, rumah yang jauh tu pada masjid, itu tak datang pun. Pergi tanya dia, dia kata aku tak datang, ada sebab. Sebab apa? Sebab aku tak dengar azan. Orang ni pun tanya balik, jam tak ada ke mana? Jam tak ada ke mana? Ni, ini masalahnya. Jangan ikut ni syarat yang ke-6 susah dapat ni. Susah dapat. Kalau ada dapat orang jamak kerana hujan ni, tengoklah rumah dia jauh ke dekat. Kalau orang ramai tengok lihat kata rumah dia tu dekat, ini tak boleh pula. Bukan dia hukum jauh. Orang ramai-ramai itu uruf. Orang ramai-ramai itu hukum kata dia rumah dia ni jauh. Bukan dia sendiri hukum. Mesti tanya ramai-ramai tu. Ni empat susahnya. Kalau gitu dhabit jauh ni macam mana? Dhabit peta jauh. Kata dia ini taswir pada kata jauh. Tempat sembahyang yang jauh. Macam mana tempat sembahyang yang jauh? Ini taswir hendak buat rupakan aki bagi tempat yang jauh. Dengan sekira-kira menyakiti ia hujan, menyakiti ia seorang dengan hujan itu, menyakiti pada jalannya seorang tu, menyakiti ia dengan hujan itu pada jalannya, pada perjalanannya atau perjalanannya jalan bagi seorang. Apa menyakit itu? Dengan bahu basah. Dengan bahu basah. Lepas tu sekarang ini orang ada kereta, orang ada payung. Semua datang masjid, datang kereta. Tak kereta pun mutu. Ni dia. Tak macam dulu kereta pun tak ada. Tu mutu pun tak ada, dia nak kaki je. Ni. Ini tobek jasa kira-kira menyakiti ia seorang dengan hujan itu pada jalannya. Tu jalan seorang pada jalan. Pada jalan raya, pada jalan yang dia berjalan tu ada menyakiti. Menyakiti sebab basah dia ke. Lepas tu pergi masjid, pergi kereta mutu mana basah. Inilah perhati baik-baik. Maka jika sembahyang ia seorang pada rumahnya seorang, hal keadaan seorang dirinya seorang, macam mana? Dia sembahyang rumah keadaan seorang diri tak berjemaah. Satu masalah. Tawa berjemaah, ini ataf pada kata seorang diri. Dia sembahyang pada rumah hal keadaan berjemaah. Dua masalah. Tawa berjalan ia seorang kepada tempat sembahyang itu di dalam teduh. Berjalan ia seorang kepada tempat sembahyang
itu berjalan-jalan di dalam teduh, dalam teduh, di dalam naungan. Nah, dalam tempat yang teduh. Ini Allah pada kata seorang diri. Macam mana? Takdir kalamnya, maka jika sembahyang ia pada rumah seorang, hal keadaan berjalan ia seorang kepada tempat sembahyang itu. Berjalan kaki lah. Nah, berjalan kaki ia seorang ke tempat sembahyang itu. Berjalan di dalam teduh. Dalam tempat yang teduh tu. Nah, teduh, naungan tempat teduh. Tiga masalah lah. Dah 3 masalah. Tak jawab lagi tu, belum jawab lagi. Tahu adalah tempat sembahyang itu yang hampir dengan pintu rumahnya seorang. Atau adalah tempat sembahyang itu yang hampir dengan pintu rumahnya seorang. Maka tiada harus bagi seorang jamak pada segala surah itu, pada segala masalah itu. Satu, masalah sembahyang di rumah seorang diri. Yang kedua, pada masalah sembahyang di rumah hal keadaan berjemaah. Masalah kedua. Masalah tiga, dia sembahyang dia sembahyang berjalan kepada tempat sembahyang itu di dalam teduh. Nah, dia berjalan keluar pada rumah dia, pergi tempat sembahyang ke, pergi tempat yang berteduh-teduh. Nah, tidak kena hujan. Kalau macam tu, serupa macam tu. Nah, yang serupa macam tu, macam kita ada payung teduh. Macam kita ada sembahyang ada kereta. Masuk dalam kereta dalam perjalanan kita. Okey, teduh. Nah, 3. Dan adalah sembahyang itu yang hampir dengan pintu rumahnya tempat sembahyang tu. 3 bab masalah ni tak harus bagi seorang jamak. Tak harus bagi jamak, tak harus tu. Pada segala surah itu, pada segala masalah itu. Pasal apakah tak harus? Kerana ternapi menyakiti, yakni ketiadaan menyakiti. Kemudian orang kita sekarang pergi masjid, pergi dengan kenderaan. Nah, bukan berjalan kaki. Kalau berjalan kaki pula berpayung, berteduh pula. Bukan berbasah-basah itu, kalau basah mesti dia tak pergi dah masjid. Itu dia. Kalau kita adakah boleh dia jamak? Tak boleh dia nak jamak. Jangan buat mudah-mudah dengan masalah. Dengan masalah syarat dia ni mesti kita lihat baik. Syarat dia ni mesti kita lihat baik. Nanti kita tetap kena tak betul dalam hal kita mengerjakan amal ibadat sembahyang. Dah habis. Adapun jamak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hujan, yakni dengan sebab hujan itu, serta bahawa rumah-rumah bagi setengah-setengah daripada segala isteri si Nabi adalah ia rumah-rumah bagi setengah-setengah daripada isteri Nabi tu di tepi masjid. Macam mana pula? Syaratnya nak sembahyang hujan ni jangan rumah tepi masjid. Tiba-tiba isteri Nabi tu, Nabi sembahyang jamak kerana hujan tu, dah rumah isteri-isteri dia, rumah bining-bining dia di tepi masjid. Macam tu Nabi buat, kita tak boleh buat. Maka menjawab oleh ulama, yakni ulama yang mu'tabarin. Nah, oleh ulama yang mu'tabarun, yang diiktibarkan mereka itu. Ulama yang mu'tabar, bukan ulama yang bukan mu'tabar. Menjawab dengan 2 jawapan. Menjawab dengan 2 jawapan. Pertama daripada 2 jawapan tadi, bahawa adalah rumah-rumah segala isterinya itu si Nabi itu bersalah-salahan. Bukan semua rumah-rumah isteri Nabi di tepi masjid.
bersalah-salahan. Ada yang ni tepi masjid, ada yang ni bukan tepi masjid. Dan kebanyakannya rumah-rumah isteri Nabi ni. Dan kebanyakannya rumah-rumah segala isteri Nabi ni adalah rumah-rumah segala isteri Nabi tu yang jauh daripada masjid. Tu. Yang jauh dari masjid itu kebanyakan rumah-rumah isteri Nabi. Ni dia. Pada kebanyakannya yang jauh daripada masjid. Maka barangkali nyonya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika jamak nyonya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada ada ia Nabi di rumah yang hampir dengan pintu masjid. Nabi tidak ada ketika itu di rumah yang hampir dengan pintu masjid. Tu ulama tanggung macam tu. Kerana rumah isteri Nabi semuanya bukan semua hampir-hampir dengan masjid. Tanggung macam tu. Jangan ikut semata-mata dibacakan hadis, kita tak tengokkan macam mana pendapatan ulama. Ini pendapatan ulama. Tu hak yang pertama, jawapan ulama yang pertama. Kedua daripada dua jawapan. Kedua jawapan bahawa harus bagi imam, bahawa jamak ia imam bagi segala makmumnya, makmum bagi imam. Dan jika tiada menyakiti ia ia imam. Dan jika tiada menyakiti ia imam dengan hujan sekalipun. Ni pendapatan yang kedua. Harus bagi imam bahawa jamak ia imam bagi segala makmumnya imam. Dan jika tiada menyakiti ia imam dengan hujan sekalipun, itu harus. Walaupun tak menyakiti dengan hujan sekalipun, harus imam jamak bagi segala makmum. Sungguh pun kata harus. Ini istidrak pada kata tiada harus. Tetapi ini nak tapih. Maka kaedah fiqh, hukum yang kemudian daripada tetapi itu, itulah hak yang masyhur, itulah hak yang sahih. Hak belum pada tu belum lagi. Belum pada tetapi ni, hak yang belum pada itu belum lagi tu. Belum sahih lagi tu. Yang sahihnya, yang muktamadnya, tu yang muktamad. Boleh juga. Dia hukum hak kemudian pada tetapi itulah hak tu yang muktamad. Belum pada tetapi itu bukan muktamad lah, bukan dipegangkan oleh ulama. Hak yang muktamadnya ialah bagi tetapi, kemudian tetapi itulah apa? Tetapi dengan syarat. Tu. Sungguh pun kata haruh-haruh, tetapi dengan syarat. Tetapi dengan syarat. Syarat macam mana? Syarat, tetapi syarat. Jika imam itu imam ratib, imam yang tetap. Imam ratib, imam yang tetap. Tak ada tukar mungku, imam yang tetap. Tawa kosong oleh berjamaah. Tulis juga syarat. Satu, jika imam tu imam ratib, imamnya tetap. Bukan imam bertukar-tukar, itu bukan. Tetap dia ni jadi imam sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Dia tetap. Tu. Atau kosong oleh berjamaah. Imam dengan syarat imam itu kosong oleh berjamaah. Imam tak ada berjemaah tu, kosong berjemaah. Tu. Atau kosong berjemaah. Bila kata kosong tu? Jika tiada jamak ia imam dengan mereka itu dengan segala makmum. Tu, dengan mereka itu dengan segala makmum. Maka terpaksa dia kena jamak, barulah dia boleh. Kalau tidak dia tak boleh nak berjemaah oleh makmumnya.
Karena kosong berjemaah, tak ada berjemaah. Nah, tak ada berjemaah. Ini yang kedua. Masya Allah. Hebat jadi imam ni. Boleh. Ini jika tiada jamak ia. Jika tiada jamak ia, tiada himpun ia imam dengan mereka itu. Tiada jamak ia imam dengan mereka itu, dengan segala makmum. Tu. Seperti barang yang memberi dengung dengan dia dengan barang oleh perkataan tuan kitab atau tajrid. Beri dengung kepahaman. Seperti barang yang memberi dengung akan dia beri faham lah, beri dengung ni. Yang beri dengungkan dia akan barang, yang beri faham akan dia akan barang. Tu. Yang beri faham akan dia akan barang oleh perkataan kitab at-tajrid. Dan syarat yang ketujuhnya daripada tujuh syarat bahawa ada hujang ketiga takbiratul ihram dengan kedua sembahyang tu, sembahyang pertama dan sembahyang yang pertama dan kedua, dan ketika salam daripada sembahyang pertama. Tu syarat ketujuh, bahawa ada hujang ketika takbiratul ihram dengan kedua sembahyang dan ketika salam. Kesalam daripada sembahyang pertama. Kena ada hujang. Tu, bahawa ada hujang ketika takbiratul ihram dengan kedua sembahyang. Yakni sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua. Dan ketika beri salam, ketika salam. Mana tu? Hujang kena berhubung-hubung. Ketika salam daripada sembahyang yang pertama. Jikalau kita sedang sembahyang hujan terputus-putus, maka itu tak harus kita jamak. Mesti hujan tu berhubung-hubung di dalam sembahyang pertama hingga sampai salam. Dan disyaratkan kepanjangan hujan antara dua sembahyang itu pertama dan sembahyang kedua mesti berpanjangan hujan, tidak berhenti-henti. Tu nah. Maka jika terputus hujan antara keduanya dua sembahyang, sembahyang pertama tadi dan sembahyang kedua, berputus-putus, secara batal oleh jamak. Sudah batal jamak. Tu. Dan tiada mudarat oleh terputusnya hujan pada tengah-tengah sembahyang yang pertama atau yang kedua, atau kemudian daripada keduanya dua sembahyang. Itu tak bagi bahkan sah. Tu tiada mudarat pada sah, yakni bahkan sah oleh berputus-putus hujan pada tengah-tengah sembahyang pertama. Pada tengah-tengah sembahyang pertama berputus-putus tak apa. Atau yang kedua atau yang pertama pada tengah-tengah sembahyang kedua boleh. Tu pada tengah-tengah sembahyang kedua. Atau kemudian daripada keduanya sembahyang pertama dan sembahyang yang kedua ada berputus-putus, itu tak apa. Yang naknya syarat dia mesti berhujang dia, kepanjang hujang antara dua sembahyangnya. Tu antara sembahyang, kepanjangan hujang antara dua sembahyangnya. Adapun tengah-tengah sembahyang itu tak apa. Apabila selesaikan sembahyang pertama, hujan tu masih turun lagi. Hujan tu masih lagi turun. Sudah selesai tu sembahyang pertama, kemudian kita takbir masuk sembahyang kedua, tengah-tengah sembahyang yang kedua hujan berputus-putus, putus datang, putus datang, putus datang. Macam tu kejadian hujan tu. Itu tidak beri mudarat pada sah, yakni sah. Tu. Dia mudarat pada sah, apa yakni sah oleh berputusnya hujan pada tengah-tengah sembahyang pertama. Yang tidak tak nak putusnya di antara sembahyang kedua-dua. Sembahyang pertama dan sembahyang kedua. Di antara tu jangan bagi berputus-putus. Tahu? Kita nak tahu je ni. Nak tahu macam mana kata hujan putus tak putus. Ni
Orang tahu tu bijak lah, dia tahu macam tu. Kata aku semaya jamak ni, lepas dah semaya tak lagi, mesti hujan tak berputus-putus hingga dia dapat takbir yang kedua. Apa dia takbir yang kedua tu lah, dia putus ketika tu, itu tak apa. Tengah-tengah semaya tu putus okey, tapi nak di antara semaya pertama dan kedua ni mesti tak berputus-putus. Ini syarat yang ketujuh. Pendeknya kalau susah sangat tak kena buat lah. Semaya satu-satu senang. Sudah semaya zuhur, asar datang pula. Tapi kat sini ada, tapi bukan orang tu kaum tua lah, kaum baru. Kat sini ada kaum baru, ada mengerjakan. Kaum baru ni kata macam mana, dia tak dengar, dia buat ikut suka dia je. Buat hujan datang sikit lah, dia dah semayang lah. Datang sikit hujan lu waktu zuhur, dia pergi masjid, tiba-tiba dia semayang zuhur, lepas tu jamak asar. Padahalnya dia datang ke masjid naik kenderaan, setengah-setengah tu bawa payung mari. Lepas tu bawa payung mari, naik kenderaan, naik kereta, naik apa, setengah-setengah naik motor berpayung, dalam berteduh-teduh semua. Apa macam mana boleh jamaknya? Maka dalam mazhab Syafi'i tak boleh sama sekali. Ingat baik, kalau mazhab hak baru ni ikut dia lah. Nak buat macam mana ikut dia lah tu. Tapi balik kita mazhab Syafi'i ni tak nak lah buat macam tu. Kerana memecahkan umat. Dan pulaknya apabila tak sah, dikatakan kita seorang yang meninggalkan sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Habis. Faslun fis sunanir ratibati ma'al jam'i. Ni hebat ni. Semaya sunat dalam jamuk dan semaya jamak. Hebat benar ni orang mengejar ni. Ni ayat amalan Rasulullah. Dalam dia musafir, dia masih kerja lagi sunat-sunat ratib. Sunat-sunat rawatib, sunat kapik fardu tu. Macam kita ni tak ada musafir, duduk tentak kat rumah tapi tak semayang. Betul tak betul? Tak semayang, tak nak semayang ni. Tak nak semayang sunat-sunat rawatib. Padahal sunat rawatib, sunat kapik fardu ni afdal daripada sunat tarawih lagi. Sunat tarawih sejuh. 1 juh sembahyang sunat tarawih. 20 rakaat sembahyang sunat tarawih. Sunat rawatib buat tekah rajin. Ahmad je lah. Tekah rajin buat, tekah malat lempar kalau tekah malat. Tak gitu kan? Ni orang kita silap faham ni. Masya-Allah. Sembahyang tarawih dia baca 30 juzuk. Panjang tanya tarawih. Padahalnya nisbah sembahyang sembahyang rawatib dengan sembahyang tarawih afdal sembahyang rawatib lagi daripada sembahyang tarawih. Tapi setengah-setengah tempat tu sudah solat isyak, dia tak sembahyang rawatib, dia terus sembahyang tarawih. Padahalnya afdal tarawih lagi, afdal rawatib lagi daripada sembahyang tarawih. Bawa amal pening lalat ni buat ni. Pelik lah ni. Tu. Sebab tu ada sembahyang rawatib ni ada 4 rakaat. 4 rakaat 2 salam, 4 rakaat 1 salam. Dia ada macam tu. Hak kita tak ada rakaat 1 salam. Tak ada rakaat, tak ada 1 salam. Ni hak kita. Tak itu ke? Buat kamu ni tu. Sembahyanglah sebelum kamu disembahyangkan. Sembahyang ni sebagai exercise dah, exercise badan. Kalau bahasa Syam panggil think Arabic. Orang ni suka think tu, bukan jogging. Jogging. Jogging apa? Decok. Jogging Arabic. Arabic tu Arabic tung. Tapi hak agama Islam dia hajar dengan sembahyang. Tapi sembahyang menurut mengikutkan musalli lah. Mengikutkan kitab mana iaitu musalli. Baru bagus.
Yang sunat macam mana yang kita dah belajar. Nah, bukan Allah, bukan macam tu dah. Nah, takbir Allahu akbar. Ada. Sami Allahu liman hamidah. Bukan Allah. Allah. Bukan macam tu. Nah, kamu ingat baik kalau bayar macam tu tak tahulah. Tapi sebaliknya, kalau orang ni suka sembahyang tapi sembahyang sebagai musalli, orang sembahyang. Orang ni sihat. Nah, orang ni sihat. Nah. Habis tak apalah tu. Ni faslun fi sunanir ratibati ma'al jam'i. Ai hadza faslun fi bayanis sunanir ratibati ma'al jam'i. Ini suatu pasal pada menyatakan beberapa sunat rawatib. Beberapa sunat rawatib, sunat yang tetap. Bagai nama satu lagi sunat kapik fardu. Ada ke? Serta sembahyang jamak. Tu. Apabila jamak ia seorang antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Habis tu. Nanti dulu. Itu syarat tu, jawab belakang. Serta sembahyang jamak tu. Ni masa ni nak contoh macam ni. Banyak sembahyang sunat rawatib, beberapa sunat rawatib serta sembahyang jamak. Kata dia, apabila jamak ia seorang antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Tu. Cara baca kitab kena rendah suara, tinggi suara, kena faham tu. Nah, kena faham baru kita tahu kata hak ni isti'nah mula. Baru kata isti'nah mula tu jangan kita baca tinggi suara ya. Faham tak? Bukan straight tu tak ni. Faham ni? Tu pun berhati apa baca. Apa baca tengok. Tepat hak mula ismula apa rendah suara. Apa kata jawab apa tinggi. Perhati hak tu kita nak tu. Bukan hak tu. Ini baca kitab pesen hak mai dulu. Nah, pesen baru ni tahulah. Pesen baru ni ikut dia lah. Ingat baik tu jangan baca. Ni berkata apabila jamak tu dia isti'nah mula tu. Mula semula. Lalu tu kita baca. Apabila jamak ia seorang antara semaya zuhur dan semaya asar. Tu. Jamak antara semaya zuhur dan asar. Nas yang mendahulu ia seorang akan sunat qabliyah bagi zuhur. Buat sunat qabliyah dulu. Sebelum maya asar, sebelum maya zuhur, sunat qabliyah dahulu bagi zuhur. Dan harus bagi seorang mentakhirkan dia. Kan sunat qabliyah. Bila tu? Kemudian daripada kedua-dua fardu, yakni zuhur dan asar. Kedua-dua fardu. Adakah boleh selepas selesai kemudian pada kita sembahyang jamak zuhur dan asar, adakah boleh kita nak sembahyang rawatib kemudian kedua sembahyang? Jawab harus. Mentakhirkan dia ke sunat qabliyah. Bukan ba'diyah, sunat qabliyah, sunat yang dahulu pada zuhur. Mentakhir kemudian daripada kedua-dua fardu, yakni fardu zuhur dan fardu asar. Fardu zuhur dan fardu asar. Sama ada jamak ia seorang akan sebagai jamak takdim, akan sebagai jamak takdim atau jamak takhir, jamak kemudian. Jamak takdim makna kita kerjakan asar di dalam waktu zuhur. Jamak takhir kita kerjakan waktu zuhur di dalam waktu asar. Maka sunat qabliyah ni harus semua nak kerja dalam jamak takdim, lepas kemudian dah selesaikan dua sembahyang fardu ni, okey boleh. Dan pula jamak takhir pun boleh juga. Tu harus ingat baik tu. Itu sunat qabliyah. Dan menengahikan dia. Ni Allah pada kata dah kata apa ni? Mendahulu. Harus bang mentakhir atau mentakhir. Dah harus bang mentakhir ke sunat qabliyah.
dan menengahikan dia ke sunat qabliyah. Nah, menengahi. Apa menengahi? Yakni menselangi di antara sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Akan tapi bila jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir akan sebagai jamak takhir. Maka ini boleh menyelangi di antara kedua-dua sembahyang tu dengan sembahyang sunat rawatib, sunat qabliyah boleh, qabliyah zuhur. Nah, letak di antara dua tu. Kalaulah sembahyang jamak takhir. Adapun kalau jamak takdim tak boleh. Kerana syarat jamak takdim sembahyang pertama dengan sembahyang kedua mesti kena mualat. Kena berturut-turut, tak boleh menyelangi. Nah, berarti baik tu. Berarti baik. Buat mu faham molek ku kecek ni. Mu tak ada pergi ngaji Pak Arab lagi ni. Ku kecek Melayu ikut Malaysia sikit itu dah. Bah tengok lagi ngaji Mesir tik ketuk ya tu. Mesir kan berat lagi lah Yusof. Ya kecek Arab, aku kecek Jawi ni pun. Ambil perhati molek. Ni dia nah. Tu. Ni perhati baik dia bagi. Cakap Melayu. Tak dengar tak faham di mana tanya. Tapi tanya lepas dah mengaji ya. Ni tanya sekarang ni. Sekarang ni tak boleh lah Ahmad. Tengok ada menengahikan dia. Kata harus ni. Nah, harus menengahi. Ini kait pada kata menengahi. Harus menengahi ni jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Mendahulu ia seorang akan sembahyang zuhur di atas sembahyang asar, atau akasnya atau balik sembahyang zuhur di atas sembahyang asar. Kenapa? Yakni sembahyang mendahulukan sembahyang asar di atas sembahyang zuhur. Tu akas. Dan akas bagi mendahulukan sembahyang asar di atas mendahulukan sembahyang zuhur di atas sembahyang asar. Tu nyo tempat rojoknya tu. Nah, atau akasnya akasnya akan bagi mendahulukan sembahyang zuhur di atas sembahyang asar. Apa akas? Akas yakni akas ni mana berbalik cakapan tu. Berbalik tu akas. Apa? Mendahulukan sembahyang asar yang zuhur. Sama saja. Nah, sama saja nak menyelangi tadi. Menyelangi di antara sembahyang zuhur ke ataupun lepas asar ke atau lepas zuhur, ikutlah di antara dua tu. Karena jamak takhir ni harus kita mendahulukan asar kemudian zuhur dan mendahulukan zuhur kemudian asar. Itu harus. Dan mentakhirkan sunat ba'diyah bagi zuhur. Dan mentakhirkan sunat ba'diyah. Ini pun Allah pada kata mentakhirkan dia kemudian daripada kurwa fardu. Tu situ. Apa takdirnya? Takdir dah harus mentakhirkan sunat bagi zuhur. Sunat harus mentakhirkan sunat ba'diyah bagi zuhur. Dan harus bagi seorang menengahikan dia ke sunat ba'diyah, yakni menyelangikan dia dan menselangikan dia ke sunat ba'diyah jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir dan mendahulu ia seorang akan zuhur di atas asar. Dan mendahulu ia seorang akan zuhur, akan zuhur di atas asar. Tu. Ni Allah pada kata jamak ia. Jika mendahulu ia seorang akan asar di atas zuhur. Dia akan zuhur di atas asar. Ni harus weh. Ni mentakhir ke sunat ba'diyah bagi zuhur. Ini pun harus.
Sunat ba'diyah bagi zuhur mentakhirkan. Tu. Nah, dengan bahawa kita mengerjakan apa selesai kedua. Dah harus baginya menengahikan sunat ba'diyah. Harus baginya seorang menengahi, mana menselangi kan dia ke sunat ba'diyah. Bila kata harus kait, jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Dan mendahulu ia seorang akan zuhur di atas asar. Ni dia dulu ikan ia seorang akan zuhur atas asar. Ni mendahulu ni ataf pada kata tu. Jamak ia sebagai jamak takhir. Tu sebelum tu sikit tu. Mana harus baginya menengahikan dia ke sunat ba'diyah. Menselangikan dia sunat ba'diyah. Apa selangi? Menengahi. Tak ia tengah. Ayah kecek buat ni. Dia menengahi mana letak tengah di antara semaya zuhur dan semaya asar. Dia semaya tengah tu. Tu nama menengahi. Nah. Tu selik duk tengah tu. Semaya. Tapi kata harus ni jika jamak sebagai jamak takhir tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mendahulu ia akan zuhur di atas asar. Kalaulah kita semaya jamak takhir, kita semaya asar dahulu, kemudian semaya zuhur. Itu tak boleh. Kena mendahulukan semaya zuhur dahulu. Mana apabila masuk waktu asar, teruskan kita semaya asar, semaya zuhur. Semaya zuhur, kemudian asar. Tu punya asar. Kemudian selepas dah semaya zuhur tu, harus kita mengerjakan sunat ba'diyah. Sunat ba'diyah, kemudian dah selesai semaya zuhur. Kemudian kita sembahyang fardu asar 2 rakaat. Faham gitu. Dan mentakhir ia seorang akan sunat asar. Dan mentakhir ia seorang akan sunat asar. Kemudian daripada kedua-dua fardu. Ni. Ini Allah pada kata nu. Baris yang kedua mentakhirkan dia kemudian kedua fardu. Apa? Takdir kalam. Dan harus bagi seorang mentakhir ia seorang akan sunat asar. Kemudian daripada kedua-dua fardu, yakni fardu pertama dan fardu yang kedua. Ini harus mentakhirkan sunat asar. Atah cari pak atah jumpa tu. Allah pada kata mentakhirkan dia kemudian daripada kedua-dua fardu. Atas sana. Maka kita takdir kalam balik. Takdir kalam baru balik apa? Dan harus bagi seorang mentakhir ia seorang akan sembahyang asar kemudian daripada kedua-dua fardu. Harus. Kata kena lah, kata tak kena ke? Tamatlah kamu. Kata kena tu. Dan harus bagi seorang menengahikan dia ke sunat asar, yakni menselangikan dia ke sunat asar, dan meletak tengahkan dia ke sunat asar. Tu. Dia. Tu. Menengahikan ke sunat asar, ini meletak tengahkan ke sunat asar. Tu payah untuk panggil cerita ini. Menselangikan sunat asar dan mendahulukan dia ke sunat asar. Bila dia kata harus ni, kait pada kata harus. Jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Itu dia. Dia seorang sebagai jamak takhir. Tu kalau jamak sebagai jamak takhir. Kerti jamak takhir, kita kerjakan zuhur di dalam waktu asar. Sama ada mendahulu ia seorang akan zuhur. Tu. Atau akan asar, tak kira. Sama ada mendahulu ia seorang akan zuhur atau akan asar. Lalu zuhur dengan bahawa mengerja zuhur dahulu kemudian asar. Atau dia mengerjakan asar dahulu kemudian zuhur.
Ikutlah. Ini kalau sunat asar. Nah, sunat asar dia boleh kerjakan kamadian dan kedua-dua tu. Tak serupa sunat qabliyah zuhur. Nah, sunat ba'diyah zuhur tak sama dengan yang tu. Nah, yang tu tak sama tu. Yang ni tak ni. Sunat asar ni sama. Nak sembahyang zuhur dahulu ke atau nak sembahyang asar dahulu, kemudian sembahyang kedua tu teruskan sembahyang sunat asar. Itu harus. Tu. Dan apabila jamu ia seorang antara sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Dan apabila jamu ia seorang antara sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Zaman takhir ia seorang akan rawatib, akan sunat rawatib. Kan sunat rawatib akan sunat rawatib bagi keduanya sembahyang maghrib dan sembahyang isyak. Kalau jamak kedua-dua tu. Tu. Boleh itu nama takhir. Apabila jamak yang antara sembahyang maghrib dan isyak, cuma takhir ya seorang akan sunat rawatib bagi keduanya dua sembahyang itu, yakni sembahyang maghrib dan isyak. Dan harus bagi seorang menengahikan sunat maghrib. Mengenahikan sunat maghrib. Jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Sunat maghrib boleh dia letak tengah, boleh dia meselangi. Meselangi sunat maghrib jika jamak ia sebagai jamak takhir. Ada berjamak takdim tak boleh. Dan mendahulu ia seorang akan maghrib di atas isyak. Mendahulu ni Allah pada kata jamak ia. Takdir kalam jika mendahulu ia seorang akan mendahulu di atas isyak. Tu. Dengan bahawa dia sembahyang maghrib dahulu, kemudian mengerjakan isyak. Maka tengah-tengah tu harus dia sembahyang sunat maghrib. Tengah-tengah tu. Tapi kena jamak takhir, tak boleh jamak takdim. Dan menengahi ia, dan harus baginya menengahi ia seorang akan sunat isyak. Jika jamak ia seorang sebagai jamak takhir. Sebagai jamak takhir dan mendahului, padahal mendahulu ia seorang akan sembahyang isyak. Mendahulu di atas sembahyang maghrib. Ni boleh dia isyak. Tengok baik ni bagi orang yang rajin nak mengerjakan amal ibadat. Dalam musafir, dalam apa-apa boleh mengerjakan. Yang sunat, yang wajib boleh mengerjakan. Aduh. Kalau yang nak sembahyang sunat isyak, mesti dia kena mendahulu ke sembahyang isyak di atas sembahyang zuhur. Dengan bahawa kita sembahyang isyak dulu, kemudian jamakkan sembahyang maghrib. Maka nak menengahi, meselangi di antara isyak maghrib tu, boleh kat situ, boleh. Tu. Dan barang yang lain daripada demikian itu, demikian tersebut tu, ditegahkan dia ke barang yang lain. Dan barang yang lain dari demikian itu tu, demikian apa? Demikian mentakhirkan demikian tersebut. Dan barang yang lain daripada demikian itu, demikian masalah tersebut. Demikian masalah tersebut ambil daripada baris yang kedua hingga sampai kat sini. Ambil pada baris kedua. Apa? Pada kata harus bagi yang mentakhirkan dia kemudian pada kedua. Sama ada jamak ia hanya sama ada jamak sebenarnya jamak takdim. Atau jamak takhir ila akhirih. Ila akhirih. Lain pada masalah itu tak harus dah lah. Tak harus tu. Tu dia kata dan barang yang lain daripada yang demikian itu, demikian tersebut daripada perkataan musannif, dan harus bagi mentakhirkan dia ila akhirih. Lain pada demikian itu, ditegahkan dia ke barang yang lain.
ditegahkan dia ke barang yang lain itu. Dan dhabit bagi yang demikian itu, dan dhabit dan peta dan masalah peta. Dhabit ni mana peta? Terpeta lingkungan. Nah, dan dhabit dan lingkungan bagi yang demikian itu, bahawa dikatakan tiada harus mendahulukan sunat ba'diyah bagi sembahyang yang pertama tu. Dan dhabit bagi yang demikian itu, demikian barang yang lain dari demikian itu, ditegahkan dia tu. Dan dhabit bagi demikian itu, demikian barang yang lain daripada demikian itu, ditegahkan dia tu. Dhabit dia, peta dia, macam ni. Macam ni masalah. Bahawa dikatakan tiada harus mendahulukan sunat ba'diyah bagi sembahyang pertama, seperti sembahyang isyak, belum dah seperti sembahyang zuhur, belum dah sembahyang zuhur sudah mengerjakan sunat ba'diyah, itu tak boleh. Tak boleh tu. Tu panggil peta dia. Tu. Bahawa dikatakan tiada harus mendahulukan sunat ba'diyah bagi sembahyang yang pertama. Nah, seperti zuhur dan maghrib. Tu dia. Mendahulu di atas sembahyang yang pertama semata-mata. Seperti sunat ba'diyah zuhur, kita mengerjakan dahulu pada sunat sembahyang zuhur, tak boleh. Sunat ba'diyah isyak, kita kerjakannya sebelum pada isyak. Atau sunat ba'diyah maghrib, dikerjakannya belum maghrib, itu tak boleh. Semata-mata. Apa makna semata-mata? Ini tafsir semata-mata. Sama ada pada jamak takdim atau jamak takhir, sama. Jamak takdim, belum pada sembahyang zuhur, kita sembahyang sunat ba'diyah zuhur dulu, itu tak boleh. Kerana sunat ba'diyah ia duduk kemudian, ia tak duduk dahulu. Nah, tu baik. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Dan tiada harus mendahulukan sunat bagi sembahyang yang kedua tu di atas yang pertama. Dan tiada harus mendahulukan sunat hal adalah ia bagi sembahyang kedua. Sunat bagi sembahyang kedua. Tak harus mendahulukan sunat. Sunat tu hal keadaan sunat itu adalah ia bagi sembahyang kedua. Seperti sembahyang asar, sunat asar dan sunat isyak kita katanya. Mendahulu di atas sembahyang pertama tak boleh juga. Dengan bahawa kita kerjakan sunat asar sebelum pada zuhur. Kita kerjakan sunat isyak sebelum pada maghrib. Itu tak boleh. Nah, awak ingat baik tu. Masalah nak ingat susah ni. Kalau tak ada kitab ke, susah nak dapat ingat. Tu. Tapi kata tiada harus, kait. Kata tiada harus mendahulu ni jika pada jamak takdim. Jika pada jamak takdim. Nah, tu. Dan tiada harus mencerai antara keduanya dua sembahyang dengan sesuatu daripada sunat rawatib. Ini jika pada jamak takdim juga. Tak harus mencerai di antara kedua sembahyang. Nah, ibarat macam ni pula. Yang sebelum tadi dia ibarat dengan menengahi. Yang ni ibarat menengahi. Yang ini pula ibarat dengan tak harus mencerai. Sama ya. Tak harus mencerai, tak harus menengah, tak harus berselangi di antara keduanya, kedua sembahyang. Nah, sembahyang seperti sembahyang zuhur dan sembahyang asar, sembahyang maghrib dan sembahyang isyak, itu masalah. Tiada mencerai dengan sesuatu daripada sunat rawatib, sunat kafir fardu. Nah, tapi kata tiada harus jika pada jamak takdim. Jika pada jamak takdim. Dan barang yang melaini ia barang akan yang dimakan itu harus ia barang. Dan barang ni masalah yang melaini ia masalah akan yang dimakan itu
Dimakan jamak takdim harus iyo. Ya barang. Kalau lain pada jamak takdim okeylah dapat. Nak meselangi, nak madu hulu macam mana pun okey. Kena jamak takhir. Ada pun jamak takdim tak boleh. Tu. Dan barang ia melaini ia barang akan dia dimakan itu dimakan jamak takdim tu. Harus iyo barang. Berkata Syekhul Islam Zakaria Ansari, yang terlebih utama, bermula yang terlebih utama. Mubtada. Berlebih utama, bermula yang terlebih penting pada jamak antara zuhur dan asar itu, khabar bagi yang terlebih bahawa disembahyang ke sunat qabliyah bagi zuhur dahulu daripada keduanya zuhur dan asar. Dahulu daripada keduanya zuhur dan asar. Dan disembahyangkan kemudian keduanya zuhur dan asar akan yang tinggal daripada segala sunat rawatib. Akan yang tinggal lagi atau akan yang lagi tinggal. Tu ibarat di sana. Nah, akan yang tinggal mana akal yang lagi tinggal daripada segala sunat rawatib. Kalau bahasa sini akan yang tinggal lagi daripada segala sunat rawatib. Tapi sebelum pada semayang sunat zuhur, sebelum pada jamak antara zuhur dengan asar, teruskan semayang sunat zuhur qabliyah dulu. Sunat qabliyah dulu. Kemudian semayang zuhur, semayang asar. Kemudian selesaikan segala sunat rawatib. Hal keadaannya sunat rawatib tu ditertibkan dia ke sunat rawatib. Hal keadaan sunat rawatib ditertib, diaturkan dia ke sunat rawatib. Apa? Ayat ni tafsir bagi tertib. Yakni bahawa disembahyangkan kemudian daripada keduanya dua sembahyang, yakni zuhur dan asar masalan. Yakni bahawa disembahyangkan kemudian daripada keduanya dua sembahyang, seperti zuhur dan asar. Sembahyang akan sunat ba'diyah bagi zuhur, akan sunat ba'diyah bagi zuhur. Kemudian maka sunat qabliyah bagi asar. Sunat qabliyah bagi asar, yakni sunat asar lah. Sunat qabliyah asar ni tak ada. Tak ada dah. Ia bagi katakan sunat asar saja, tak katakan sunat qabliyah bagi asar. Sunat asar saja. Ingat baik tu. Maka sunat asar, sunat qabliyah bagi asar, yakni sunat asar bagi sunat asar. Yakni sunat asar, bukan sunat qabliyah bagi asar. Dan pada jamak antara maghrib dan isyak disembahyangkan segala sunat rawatib bagi keduanya, bagi sembahyang maghrib dan isyak. Bagi keduanya sembahyang maghrib dan isyak. Kemudian daripada keduanya maghrib dan isyak. Maghrib dan isyak. Hal keadaan ditertibkan rawatib itu semacam tadi ya. Sebelum maghrib kita sembahyang sunat qabliyah maghrib dahulu. Kemudian teruskan. Tu sunat rawatib bagi maghrib, qabliyah isyak dan ba'diyah isyak. Tu tertib. Tapi kata sunat-sunat tu jika tinggal iyo akan sunat qabliyah bagi maghrib. Jika tinggal ia seorang akan sunat qabliyah bagi maghrib. Dan jika tiada tinggal, dan jika tiada tinggal akan sunat qabliyah bagi maghrib, maka seperti jamak antara zuhur dan asar, maka iaitu seperti jamak antara zuhur dan asar, maka iaitu sembahyang tu seperti jamak antara zuhur dan asar. Macam itulah. Tu. Tu. Jika tinggal ia akan sunat qabliyah bagi maghrib, dan jika tiada tinggal ia akan sunat qabliyah bagi maghrib, ini maka seperti sembahyang antara zuhur dan asar. Maka sembahyang sunat rawatib ia, maka iaitu apa? Sembahyang sunat rawatib.
maka iaitu sembahyang sunat rawatib itu seperti jamak antara zuhur dan asar. Ni dia weh. Ini bagi orang yang rajin dalam sembahyang. Boleh gereja semua. Nah, boleh gereja. Tu. Tapi ingat, yang ba'diyah kita jangan mengerjakan sebelum. Nah, itu kena ingat baik tu. Habis faslun fin nafli fis safari. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallim. Subhanallah bihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka